Okey. Terima kasih kerana sudi mendengar podcast kami lagi. Bersama saya dalam podcast Kenali Ketua Parlimen Anda. Saya Farah Mahmud dan bersama saya co-host iaitu Saudara Ifan. So dalam episod kali ini kami masih membawakan Saudara Hafiz iaitu selaku Ketua Parlimen Shah Alam dan juga Presiden Muda Selangor untuk bercerita. Last episode dia ada mention pasal disebabkan dia join muda, bukanlah not literally because of muda lah kenapa dia menceburi pelbagai bidang, tetapi apa yang saya faham, apabila kita mahu mengenali lebih ramai orang ataupun mendekatkan diri dengan ramai orang, kita perlu tahu pelbagai ilmu dan bidang. So Saudara Hafiz, adakah itu one of the reason kenapa you sambung belajar sekarang? In short, yes, Syed Farah. Jawapan yang paling mudah. Memang sekarang ni kita berada di dunia yang berbeza. Okay? Seperti yang saya kata, bila kita masuk muda, Farah pun ahli muda juga, Encik Irfan pun ahli muda juga. Kita bila nak membawa satu-satu isu tu, kita kena faham isu tu. Right? Kalau kita setakat faham isu tu melalui WhatsApp, melalui Facebook, tak cukup. Kita kena ada satu ilmu untuk menakul benda tu betul ataupun salah. Macam mana kita nak tahu ilmu tu betul ke tidak? Kita kena belajar. Kita kena menjadi orang yang hak dalam bidang tersebut. Alright, Sarah? Ya. So tadi saya ada satu soalan ya. Bila kita cakap pasal lifelong learning, macam for me ni like kita share sikit. For me personally, bila saya back time zaman sekolah dulu kan, I'm not like a really bright student pun. And then I one point pun rasa macam what's the point of studying? What's the point of learning? That kind of mindset, you know. And then bila I sambung study, buat my degree and I mean my postgraduate apa semua, I become more appreciative of knowing other knowledges. So my question is to Saudara Hafiz is bila does this idea of lifelong learning like come to you, you know? Is it memang dari you zaman muda-muda time sekolah dulu ke you dah minat untuk mengetahui segala jenis ilmu ataupun is something yang datang secara gradual? Betul soalan itu. Yang penting kita kena ada rasa penghargaan terhadap ilmu, kan? Jadi untuk persoalan itu, bila datangnya lah wahyu tu orang kata, datangnya bila saya belajar dekat UPM lah. Bila saya belajar dekat UPM, bila kita berkenalan dengan orang lain, kan? Kita duduk dekat satu college yang sama, tapi kita ada rakan-rakan kita yang bilik lain yang belajar pasal perhutanan, ada yang belajar pasal ijazah dari kejuruteraan. Jadi di situ, bila kita dapat kenal dengan orang-orang sebegini, kita akan rasa, macam bagi saya lah, macam saya tercabar. Okay? Aku pun nak tahu apa yang diorang belajar. Kan? Aku tak nak ketinggalan. Ya? Sebab at the end of the day, bila kita ketinggalan, kita akan rasa, orang kata apa, what we say lah, maksud kalau kita ketinggalan tu, kita bukan bodoh, tapi kita tak, orang kata apa, selari dengan pergerakan semasa lah. So it's from UPM. Benda tu lah saya suka belajar. Saya suka belajar pasal ekonomi, pasal politics, pasal engineering, because again, bila kita dekat Menara Gading kan, perpustakaan tu besar. Bila kita masuk, kita pergi je mana-mana tempat kita nak tarik buku, kita baca lah. Itulah sejarahnya. Okey, kalau tengok berdasarkan apa yang Saudara Hafiz cakap kan, dia macam betul-betul minat. Dia memang seorang yang minat belajar. Okey, kalau macam saya sebenarnya tak adalah minat sangat belajar, tetapi memaksa diri untuk, bukanlah nak cakap memaksa, tetapi macam Saudara Hafiz cakap, dalam hidup ni kita kena sentiasa improve kita punya skills and knowledge. So nak tak nak, kita sebagai anak-anak muda kena ambil inisiatif untuk terus belajar, untuk enhance kita punya skills and knowledge. So, tapi Hafiz, saya rasa tak mudah tau untuk kita tanamkan minat kepada anak-anak muda untuk terus
sentiasa belajar. So what do you think, apa inisiatif yang kita boleh lakukan untuk encourage diorang untuk terus belajar sehingga ke hari tua? Alright, soalan yang bagus Farah, soalan yang sangat bagus. Sebab tu saudari Farah, saudari Irfan, kita masuk muda. Ya? Kita masuk muda supaya kita dapat membimbing kita punya generasi sekarang ni untuk minat dengan ilmu. Ya, betul, kalau kita orang perseorangan nak pergi ke mana-mana tempat, ke sekolah, ke tadika ke, cakap kita kena belajar lah. Honestly, tak ada siapa akan dengar kita. Tapi kalau kita di bawah payung satu parti politik macam muda, yang progresif, yang dinamik, bila kita bawa nama tu ke mana-mana tempat untuk kita influence generasi sekarang ni untuk lifelong learning, it'll be more easier lah. Ya, mana-mana idea ataupun mana-mana objektif yang kita nak buat mesti ada cabaran. Ya? Tapi bila kita ada team yang bagus, benda ni is something worth for us to fight for, lifelong learning. Because I just want to remind again, kita cakap ini belajar bukan sekadar belajar untuk mendapatkan paper, kita belajar skills. Ya? Kita belajar macam mana nak perbaiki kereta, macam mana kita nak perbaiki kita punya lampu rumah, macam mana kita nak perbaiki kita punya sinki, benda-benda begitu. That is skills. Ya? Mungkin kita tak boleh buat duit daripada benda itu, tapi bila kita ada satu skill macam tu, kita boleh tolong repair rumah jiran kita, tolong repair rumah mak mertua kita dapat satu yang lebih berharga daripada duit, iaitu ukhuwah. Kan? Orang akan panggil kita, oh Hafiz ni pandai lah repair pipe, panggil dia lah. We get more than money, we get connection. Betul. Okay. So, macam kita... Ya, Farah? Your question? Janganlah gaduh. Right. Tak, just nak touch lah macam saudara Hafiz kata tadi, sebab tu adanya gerakan seperti muda di mana kita boleh berkumpul and exchange ideas. Dia betul-betul macam when you see that, dia teringatkan saya kepada this quote tau, where if I'm not mistaken, dia macam it's called it goes like small minds discuss people, average mind discuss events, and then great minds discuss ideas, and bukan nak kata tak semestinya kalau kita discuss selain tentang idea tu tak bagus, tetapi the stimulation yang kita dapat from discussing with other people, yang I ada knowledge A, you ada knowledge B, you ada knowledge C, and then we discuss among ourselves, exchange ideas, itu boleh improve kita each other's punya knowledge. Tak ada siapa yang akan tertinggal. That's why I think continuous learning is very very important, so that kita boleh always bring something to the table and always boleh exchange ilmu dengan orang yang lain. Betul, Irfan. I think you understand what is the gist of continuous learning. Betul, stimulation, exchange of ideas, tapi yang paling penting is how kita bertindak. Kita boleh discuss about ideas, tapi macam mana kita nak bertindak, sebab itulah kita join parti muda. Betul. So, macam saya percaya kebanyakan kawan-kawan saya yang join muda actually macam rakyat Malaysia lah, kita terlampau banyak idea untuk beri kepada menteri-menteri, YB kita, tapi macam mana kita nak menyuarakan idea, kita mesti cari platform, iaitu dengan menyertai muda. Contohnya untuk masyarakat yang berada di Shah Alam, boleh connect dengan saudara Hafiz, and then sama-sama generate idea and then execute apa yang mereka boleh lakukan untuk membantu masyarakat-masyarakat di Shah Alam. Contohnya seperti yang kita tahu, Shah Alam paling famous Jalan Berlubang. Okay, so in terms of Hafiz punya mana saya tentu, semua orang tahu Shah Alam famous dengan Jalan Berlubang. Bukan saya yang cakap, memang famous. Yang tu bukan setakat Shah Alam sahaja. Banyak negeri yang ada Jalan Berlubang, tapi kenapa Shah Alam dapat fokusnya, sebab yalah kita patutnya negeri yang termaju, negeri yang membawa GDP yang tinggi untuk Malaysia, tapi benda yang semudah Jalan Berlubang pun tak dapat nak ditangani,
To be honest, this is bukan jauh lah daripada apa yang kita sedang bincang. Tapi honestly, macam dekat tempat saya tinggal ni pun ada masalah jerebu disebabkan pembakaran terbuka. Ya, sekarang ni ada pembakaran terbuka. So banyak perkara yang masyarakat di Shah Alam sebenarnya sedang hadapi. InsyaAllah saya di sini menjaga cabang Shah Alam akan cubalah. Kita tak naklah ada manifesto sampai 200 benda yang kita nak buat di Shah Alam. Kita buat at least 4 ke 5 perkara yang dekat di hati dan kita buat from there slowly. So untuk siapa nak join cabang Shah Alam, I will not have a buku sampai 200 muka surat apa kita nak buat dekat Shah Alam. Yeah. So just maaf melalut sikit lah. Tak apa. Contoh continuous learning actually, sebab macam tadilah Hafiz cakap, daripada idea kita buat execution. So it's actually a learning. Tak semua orang tahu yang execution ni perlukan idea. And semua execution perlukan idea yang solid. Kita perlu tahu apa outcome daripada kita punya execution and semua. And kita tak patut buat benda ni sembrono. Okay, do you guys know what is sembrono? Membuta tuli. Betul. Yeah. Okay. Itu pun perkataan baru yang tak semua orang tahu. So continuous learning is like everything. Perkataan. Hafiz cerita pasal idea, execution is also a continuous learning. Kadang-kadang macam Hafiz cakap lah, setengah orang ingat continuous learning ni hanya sambung belajar degree, sambung belajar master, sambung belajar CJ. When actually continuous learning is every single things in your life that you still learn to improve yourself, your skills and your knowledge. So masa pun telah mencemburui kita. So Saudara Hafiz, any kata-kata untuk your parliament especially and kepada pendengar-pendengar kita? Alright, orang kata kata-kata penutup lah. Bila orang kata kata-kata akhir ni, seolah-olah lepas tu orang tu mati. So saya nak orang pun ubah perkataan tu lah kata-kata penutup untuk hari ini mudah sajalah. Pertama, continuous learning again. Ingat kita di waktu COVID ni sepatutnya menjadi eye opener kepada kita. Yang apa yang kita ada tak cukup. Kita perlu buat tu untuk diri kita. Kita tak bolehlah nak mengharap lagi dengan kerajaan. Tapi insya-Allah kalau muda jadi kerajaan, kita akan menolong dengan lebih banyak lah. Kalau boleh lah. Jadi undilah kami. Dan untuk cabang Shah Alam, untuk rakan-rakan saya di Shah Alam, saya tahu dah anda semua golongan yang terpelajar. Anda mempunyai banyak idea. Tapi I think it's time for you to stop to complain in Facebook, to stop complaining in WhatsApp. Reach out to us. Bukan saja muda. Kalau anda rasa anda punya idea boleh dijalankan oleh parti-parti yang lain, by all means do that. Kita kena mulakan dengan Shah Alam. Bila negeri Selangor, Parlimen Shah Alam ni kita dapat buat perubahan, insya-Allah tempat-tempat lain pun akan ikut sekali. Alright. Okay, terima kasih Hafiz kerana sudi meluangkan masa dengan podcast Kenali Ketua Parlimen anda. So, sekian saja podcast kita bersama Saudara Hafiz. So, in future lah, let's say kalau ada pendengar kita request untuk mendengar suara Hafiz sebab merdu sangat nak dengar suara, so boleh. Kita orang akan panggil Hafiz, no worries. Kita orang akan kejar dia dekat Shah Alam tu untuk dia still join our podcast. So, Ifan, anything you wanna ask? You wanna ask before Hafiz pergi? I think segala persoalan semua kita dah kupas dekat depan sepanjang 2 episod kita telah record ni kan. I guess nothing else, tapi hopefully Saudara Hafiz sudi untuk datang kembali ke podcast kita pada masa yang akan datang, masa depan. Mungkin share topik lain selain selain continuous learning. Okay, thank you Puan. Alright, terima kasih Farai, terima kasih Irfan. InsyaAllah sekiranya dijemput lagi saya akan datanglah, tapi lepas tu bagilah sikit lah makan-makan ke minum-minum ke, haus ni. Boleh. Saya akan hantar virtual gambar. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, Assalamualaikum.